Okey, yang ni video yang ke-13. Okey, yang ni yang seperti yang saya janjikan untuk latihan. Video ni untuk latihan di bawah satu topik teorem had musad. Okey. So latihannya muka surat 43 dalam modul. Okey. Di sini kita cuba latihan yang pertama. Okey, suatu pemboleh ubah rawak bersaiz 10 dipilih dari satu populasi yang mempunyai taburan normal dengan mean 150 dan variance 250. Okey. Seperti yang kita dah belajar dalam video 12, kita ada dua formula di mana dia ada populasi terhingga dengan populasi tak terhingga. Populasi terhingga tu bila mana maklumat soalan ni dibagi n besar berapa. Okey. Populasi tak terhingga tu n besar tu kita tak tahu berapa. Okay, so menurut soalan ni n besar ni kita tak tahu berapa. So yang ni adalah populasi tak terhingga. Yang kita tahu hanyalah n kecil sahaja. So bila ada n kecil sahaja, tak ada n besar ni, maksudnya kita akan menggunakan formula yang populasi tak terhingga. Okey, tengok balik formula dia dalam muka surat yang ni, muka surat dalam modul kamu yang ni, muka surat 42 lah. So yang ini apa yang saya dah terang dalam video yang ke-12. Okey. So yang ni first thing first, apa yang kita perlu buat adalah kita list dulu. Langkah pertama kita adalah kita senaraikan maklumat. Senaraikan maklumat yang kita ada. Okey. So maklumat yang pertama adalah sekarang ni kita ada n sebanyak 10. Okey, so sekarang kat sini kita ada n 10. Kita ada mean, kita ada 150. Lepas tu kita ada juga variance. Okey, variance ada kuasa 2. So 250. So bila dia dah bagi variance, kita tak perlu letaklah dah kuasa 2 kat sini sebab kat sini memang dah kuasa 2. So langkah kedua kita cari ralat piawai. Kamu cuba ikut saya punya step supaya mudah kita faham daripada buat jalan kira kejap kat sini, kejap kat sini, kejap kat sini, susah nanti nak faham. So kita cari ralat piawai. Ralat piawai untuk populasi dia adalah variance n kecil lah sebab dia dia tak bagi n besar. So kita guna yang ni lah. So variance adalah 250 bahagi dengan n adalah 10. Yang ni direct saja guna kalkulator, guna bantuan kalkulator. Yang ni kamu dapat 5. So langkah ketiga barulah kita selesaikan. So kita selesaikan apa? Yang A ni objektif kita adalah melebihi. So melebihi tu maksudnya lebih besar. So P mean sample. Okay, mean sample kita simbol X bar. Mean sample kita melebihi, lebih besar daripada 156. So yang ni X bar ni kita akan tukar terus kepada Z lah. P so tukar terus kepada Z. Tukar kepada Z. X bar ni tolaklah 156, tolak dengan ingat formula dia, X bar tolak mean bagi dengan ralat piawai dia. Okey, ini formula dia. Okey. So 156 dia punya mean sample 156 tolak dengan mean yang dia bagi dalam soalan 150. Ralat piawai yang ni kita dah kira siap-siap dekat sini 5. Okey. So PZ. So yang ni kira saja kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia 1.156 tolak 150 sama dengan, lepas tu baru bahagikan dengan 5. So kamu akan dapat 1.2. So 1.2 yang ni bila dah sampai step yang ni, dia kembali kepada kaedah yang kita dah belajar sebelum ni lah. Yang ni sepatutnya memang dah tak ada masalah dah kalau kat sini. So 1.2 kat sini lah. Okay. 1.2 tu maksudnya 1.20. So 0.1151. Okey. So dapat satu soalan. So yang B pula. Okey. So soalan B. Okey, soalan B di antara. So kalau di antara dia lebih kecil
dan lebih besar lah. So dia macam tu. Okey. So P yang kecil tu duduk sebelah kiri 143. X min bar, min sampel X bar 149. So di antara tu maksud dia X lebih kecil 1 dengan X lebih besar 1. Okey, so X ni sama juga kita akan tukar kepada Z. Okey, so tukar kepada Z. So P yang ditukar terus kepada Z. So yang ni samalah, kita ikut formula yang ni tadi. So 143 tolak dengan min 150 bagi dengan 5. Kita akan buat kiri dengan kanan lah sebab dia ada 2 di antara. So kat sini terus buat Z. So kat sini 149 tolak dengan 150 bagi dengan 5. Okay. So kat sini kita dapat, kita tekan kalkulator, yang ni kamu akan dapat negatif 1.4 Z. Yang ni pula kira saja kalkulator, sama juga kira kalkulator, kamu akan dapat 0.2. Okay, so bila dah dapat macam ni, macam biasa kita lukis graf, kita nak tahu duduk kat kawasan mana. So negatif 1.4, sama juga yang tu pun negatif 0.2. So duduk kat sini. So bila kat sini kita boleh pantul kan. So bila pantul dia akan jadi positif lah. So 0.2 duduk kat sini, 1.4 duduk kat sini. Okay, so bila dia pantul kita akan kira kat sini lah. Saya tengok tabel P Z lebih besar daripada 0.2, tolak. Kenapa kena tolak? Sebab tabel yang kita tengok tu bacaan dia adalah daripada sini. So kita tak nak sampai habis, kita nak sampai cut sampai 1.4 je. So kita tolak sampai sini. So tolak dengan PZ lebih besar daripada 1.4. So yang ni tengok tabel 0.2 berapa. Okey, so yang ni kita tabel 0.2 0.20 dah maksudnya. Okey, 0.4207 0.4207 1.4. Ini 0.0808. So tolak 2 ni kamu akan dapat 0.3399. So, okey. So selesai untuk soalan yang ke 2B. So kita tengok soalan C. Okey, soalan C kita buat kat sini. Okey, soalan C pun di antara juga. So bila di antara sama jugalah, dia akan jadi satu besar, satu kecil. So X ni, X lebih kecil dan X lebih besar. Kita baca daripada tengah kan. So P 145 X 154. Ini X bar. So baca dari tengah, X lebih kecil daripada 154, X lebih besar daripada 145. So satu kecil, satu besar. So tukar guna formula yang sama, 145 tolak min dia 150 bagi dengan lalat dia 5. X terus tukar kepada Z 154 tolak dengan 150 bagi dengan okay. Yang ni min tolak min sampel tolak dengan min ni lah 150. So yang ni sama juga, tekan saja kalkulator. Yang ni kamu akan dapat negatif 1 Z. Yang ni kamu akan dapat 0.5. Okey, so bila dapat macam ni, kita lukis graf lah. Kita lukis graf 0.5 kanan positif, 1 negatif. Okey, so 1 lebih besar. So kat sini. So bila dah dapat macam ni, sampai kita belajar dia akan melibatkan 1 tu lah. Sebab kita nak ada A, B, C ni kan, ingat kan yang tu. So 1 tolak P lebih besar daripada 1 tolak dengan P lebih besar daripada 0.5. So 1 tolak dengan kawasan yang kita tak nak, ni kita tak nak. So dapatlah baki yang kita nak ni lah. So 1 tolak P Z lebih besar daripada 1. 1 kita tengok 1 tu 1.0. So 0.1587. Yang ni 0.5 0.3087.
So tolak sahaja, kamu akan dapat 0.05. 3085. Okey. Sorry, kat sini sepatutnya 0.8 kan. 154 tak ada 150 bagi 5, 0.8. So dekat sini kita kena tengok 0.8 lah. 0.8 0.2119. So yang ni tolak, kamu akan dapat jawapan dia 0.6294. So selesailah untuk A, B dan C. Okey, kembali pula kepada soalan nombor 2 seterusnya. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 sama juga. Langkah pertama, kita senang rekod apa yang kita ada. Cuma kita kena tengok situasi soalan dia ada bagi N besar ke tidak. Okey, suatu pembeli ubah rawak bersaiz N. Okey, N dipilih dari satu populasi yang bertaburan. Okey, so yang ni sama juga, dia tak ada bagi N besar kan. So kita kena guna sama yang sebelum ni. So langkah 1, maklumat dia kita ada N. Okey, langkah 1, maklumat. Okay, maklumat kita ada N dia 8. Lepas tu kita ada min 200. Kita ada variance ada kuasa 2. So 1, 2, 8. Lepas tu langkah 2, kita cari ralat piawai. So ralat piawai, formula dia variance bahagi dengan N. So variance 128 bahagi dengan 8. So punca kuasa, okay, kita je dengan kalkulator. So yang ni kamu akan dapat 4. So langkah 3 barulah kita selesaikan ataupun kita solvekan. Okey, so kat sini dia nak min sampel berapa? Berada di luar julat. Okey, di luar julat. Di luar julat tu maksud dia lebih besar dan lebih kecil juga. Cumanya yang lebih besar tu adalah sebelah kanan dan lebih kecil tu adalah sebelah kiri. Kalau di antara dia lebih kecil belah kanan, lebih besar belah kiri. Kalau di luar julat, okey, kalau di luar julat dia lebih besar belah kanan, dia lebih kecil sebelah kiri. So jadinya dia akan bentuk macam inilah. So 197. So X ni dia akan lebih kecil sebelah kiri. Kanan dia akan jadi lebih besar. 204. Okey. So kita akan dapat macam tu. So bila kita dah dapat macam ni, step yang sama daripada X tukar kepada Z. So daripada X tukar kepada Z, sama juga formula dia. Z nak tukar kepada min sampel ni X, tolak min bagi dengan ralat piawai. Okey. So ni ikut formula. Formula ni kamu tak perlu ingat pun, dalam exam nanti akan ada dalam bahagian depan tu, tak silap saya. So ini 197 tolak dengan min 200. Ralat piawai yang ni kita dah kira siap-siap 4. So yang ni terus tukar kepada Z. Okey, 204 sama juga dengan sebelah kanan, kena buat macam ni juga. 200 bagi 4. Okay. So yang ni kira dengan kalkulator, kamu akan dapat negatif 0.75. Z kamu akan dapat 1. Okay. So bila dah dapat macam ni, sama jugalah kita lukis graf. So 1 ada negatif, kat sini positif. So Z lebih besar. So kalau lebih besar di sebelah kanan lah. Kalau yang ni lebih kecil, so lebih kecil ke kiri. So dia dapat macam ni. So bila dapat macam ni, graf macam ni, kita kena tambahlah A tambah B, di mana P Z lebih besar daripada 0.75. Yang ni kita pantul lah sebab dia negatif. Tambah dengan P Z lebih besar daripada 1. So yang ni kita tengok dalam table lah. 0.75 kamu akan dapat
0.2266 tambah dengan PZ lebih besar daripada 1 ataupun 1/0, kamu dapat 0.1587. So yang ni tambah 2 ni, kamu akan dapat 0.3853. Okey, so itu jawapan untuk nombor 2. Okey, sama juga dengan 3. Okey, yang 3 ni saya nak kamu cuba buat sendiri. Konsep dia sama saja dengan soalan nombor 1, lebih kurang. So saya nak kamu buat dan jawapan ni saya akan bagi. Okey, A adalah jawapan dia 0.0228, B 0.99379, C jawapan dia 0.78554. Okey, ini sebagai latihan untuk kamu. Okay, sama juga dengan nombor 4. Nombor 4 ni A jawapan dia 0.7881, B jawapan dia 0.7881, sama jawapan dia. C jawapan dia 0.00820, D jawapan dia 0.8575. Okey. Saya nak kamu cuba buat untuk menguji kefahaman soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Okey. So dia ada lagi satu latihan 47. Dan nanti kita akan buat semula. Okey, so sampai sini sahaja untuk video yang ke 13. Okey, ini untuk latihan saja. Tapi latihan ni lah sangat penting untuk memantapkan lagi pemahaman masing-masing. Okey, so saya berhenti dekat sini. Selamat menonton dan terima kasih.